A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa khabar ibu ayah semua? Okey ke pagi ni? Alhamdulillah, anak-anak settle kat bawah Alhamdulillah, insya-Allah. Biasa Sabtu ni yang paling mencabar kan. Sebaik dah rehat lebih mencabar kan. Sabtu dah mencabar lah, Ahad lebih mencabar lagi lah. Soalan kuliah, alhamdulillah kita dah di sini. Eloklah sama-sama kita betulkan niat kita balik, tujuan kita bersama di sini untuk saling berkongsi lah. Saya bukanlah Syekh Google Ibnu Yahoo. Kalau Syekh Google Ibnu Yahoo ni dia tahu semua kan, klik-klik ataupun Syekh GPT. Saya bukanlah. Maknanya hari ini apa yang saya ada, sedikit ilmu yang ada, kita berkongsi lah sesama ibu ayah. Dan walaupun kuantiti anak tu ramai, tidaklah pandai saya paling mahir, tak lah. Rezekinya alhamdulillah Allah kurniakan 8 orang anak. Alhamdulillah. Rancang ke tak dirancang ke Allah Taala alam. Dah rezekinya begitu kan. Macam tu lah. Orang tanya ramai anak kan, kenapa ada plan begitu ke? Panjanglah cerita itu nanti. Sembang tepi lah sekejap lagi lah. InsyaAllah. Tajuk yang diberi ini memang berat sebelah. Dia memang berat ke sini. So saya di sini lah ya. Khas masa peringkat awal tu, apa nak sembang dengan kuah suka ni kan. Adalah tajuk-tajuk tertentu berkenaan dengan Abah kan. Jadi saya rasa eloklah kita sembang tentang perkara ini. Sebab apabila berbicara tentang ibu kan, ibu ni biasa tak kan dengan anak-anak ni memang peranannya mak lah. Ayah biasa tai chi lah dekat mak kan. Pergi kat mak, pergi kat umi lah. Tapi sebenarnya bila kita study balik, kita tengok pada dalam Quran, Allah cerita dialog khas ayah dengan anak ni 14 kali. 14 situasi dialog 14 kali khas ayah dengan anak aja. Dengan mak 2. Punyalah banyak dengan ayah ni. Tujuan dia apa? Saya fikir-fikir, saya rasa macam kenapa ayah banyak sangat? Dan apabila kita fahami dan kita memahami norma kehidupan, kita rasa macam dengan mak ni dah biasa dah. Jadi Allah nak emphasize peranan kita lah. So bila kita study, dia tengok apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Nabi suruh kita buat selaku seorang ayah. Dan sudah pastinya lah yang utama itu adalah nafkah. Tapi bukan itulah semata-matanya. Saya nak mulakan dululah perbincangan kita pada hari ini dengan hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim, yang kita selalu dengar. Hadis ni kata apa? Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Ketiga-tiga ni bila kita study, kita tengok balik, kita tinjau balik, kita tengok dia tak ada jalan shortcut. Kesemua-semuanya memerlukan usaha yang berterusan. Kalau kita nak sedekah jariah, kita kena ada harta dan kita kena carilah harta tu, dan barulah kita boleh beri. Sebab apa? Ganjarannya tu adalah ganjaran yang berterusan. Maknanya terputuslah amalan kita ni, kita tak dapat dah reward daripada Allah Ta'ala. Dah tak ada dah pahala-pahala punya cerita ni, dah tak ada bila dah mati. Kecuali 3 benda ni je. Bila kita buat, kita dapat berterusanlah ganjaran pahala tu. Yang pertama, sedekah jariah. So sedekah jariah ni dia memerlukan usaha yang berterusan. Memang kita kena cari harta, kena bekerja keras, dan akhirnya kita kena beri. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat pun juga sama, dia tak ada shortcut. Dia tak ada lah orang kata ilmu manfaat ni dia datang, download, masuk chip dalam kepala, terus proses. Tak ada. Tak jadi macam tu. Kena belajar, kena mentelaah. Kita especially sebagai ibu ayah, saya lah khususnya, lagilah kena belajar, sentiasa belajar. Dengan peredaran zaman, dengan cabarannya yang berbeza. Macam pengusi kata tadi lah, kalau zaman yang dulu lain sikit, zaman kita membesar pun lain lah dia punya cabarannya kan. Mungkin cabaran kita susah nak pergi sekolah, tak ada harta, itu dan sebagainya. Tapi anak-anak sekarang ni macam-macam.
Yang terkini saya tengok orang share dekat media sosial tu yang ambil bentuk marker pen tu. Allah. Saya tengok aduh, jenuh ni. Kan? Macam mana kita nak buat ni? Itulah cabaran yang makin lama makin mencabar lah. Dan kita kena terus menerus untuk menggali dan belajar dengan bagaimana kita nak menangani ataupun nak menghadapi anak-anak di zaman ini. Nanti saya share sikit lah, mungkin ada kalau berkesempatan sesuai dengan tema ni, bagaimana game zaman sekarang ni dicipta untuk memang anak kita ni addicted. Pernah dengar Mobile Legend? Saya pun bersembang dengan anak, kita akan sampai lagi. Saya bersembang dengan anak, saya tanya dia, kenapa duk main Mobile Legend tak berhenti ni? Rupanya bila dia cerita, baru saya faham, memang didesign supaya memang anak tu lekatlah kat game tu. Dia memang dicipta untuk ketagihan. Nanti kita tengok nanti insya-Allah. Dan yang seterusnya adalah doa anak-anak yang soleh. Doa anak-anak yang soleh ni memang nak tak nak, kita kena berusaha untuk didik anak kita lah. Yang akhirnya nanti anak tu yang akan pilih untuk mendoakan kita. Kita boleh paksa anak kita lah, doa untuk Abi. Ustaz Muaz kata kat anak dia yang setahun tu kan, jadi dah besar lagi doa untuk Abi. Tak boleh nak paksa, tapi boleh didik. Sebab akhirnya nanti kalau kita belajar dalam kaedah khalifah sebelum ni, mungkin pernah hadiri, kita tahu yang pilih itu adalah anak kan. Dan anak tu yang diset untuk berdoa untuk kita. Dan poin saya adalah semua ini memerlukan kepada usaha. Dan usaha ini dan selayaknya Allah ganjarkan dengan pahala yang berterusan walaupun kita dah tak ada. Namun ceritanya adalah sekarang lah apa yang mampu kita lakukan. Baik. Kita pergi simpel-simpel lah, santai-santai kan. Kalau tak mungkin jadi kuliah masalah hari ni berat sangat. Jadi kita santai je insya-Allah. Satu lagi hadis yang saya nak kongsikan tentang keluarga ni. Hadis riwayat Bukhari. Kata setiap kamu ni hadis terdengar kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyatihi. Biasanya sampai sini kita stop lah kan. So hadis tu ada sambungan dia lagi. Seorang imam adalah setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kita ni adalah pemimpin dan kita akan bertanggungjawab terhadap pimpinannya. Dan seorang imam itu, pemerintah itu adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Suami adalah pemimpin kepada keluarganya dan dia akan bertanggungjawab terhadap keluarganya. Kita lah ni, ayah-ayah, abah-abah ni kan. Dan isteri juga adalah pemimpin rumah tangga dan dia bertanggungjawab terhadap pimpinannya, ahli keluarga. Khadam juga adalah seorang pemimpin, pembantu rumah itu, adalah pemimpin untuk menjaga harta tuannya dan untuk menjaga harta tuannya. Maknanya kita ini adalah pemimpin dan kita akan dipertanggungjawabkan. Dan biasanya bila kita cerita tentang tanggungjawab abah, suami ataupun ayah, dia biasa tema itu tentang nafkah kan. Latest gosip terkini Malaysia pun tentang pasal ni lah. Saya rasa itulah kot kenapa tajuk ni dipilih kan. Semalam pun khutbah Jumaat perasan dah sama tajuk apa? Tajuk apa? Pasal nikah dan cerai kan. Anak-anak murid saya pergi sembahyang Jumaat semalam tu, tajuk hari ni best dah Ustaz. Budak-budak bombo. Apa yang best? Dia cerita pasal kahwin dan cerai. Lepas tu ada seorang tambah, imam ni pun up to date, kes yang terkini kan. Macam-macam tahu lah kan. Yang tak tahu tertinggal lah tu. Tak apa, alhamdulillah. Biasanya soalnya adalah tentang nafkah. Tapi adakah nafkah itu semata-mata? So kita boleh tengoklah dalam Quran, saya ambil sikit lah tentang apakah amanah seorang bapa. Saya letak amanah tu sebab ada akronimnya lah. Okey. Bukan semata-mata nafkah, tapi ada perkara yang lebih besar yang kita perlu tahu sebagai seorang bapa. Dan ini secara tak langsung kita memang kena ambil tahu lah, tak boleh lari lah. Saya duk cari-cari ni tak ruang macam ayah ni boleh di-excuse daripada perkara-perkara ni. Tak ada, tak jumpa. Jadi antaranya tentang akidah dan agama, ini perkara yang utama. Kalau kita tengok tentang pendidikan anak-anak dalam Islam, topik pertama mesti tentang akidah. Tak adalah ditanya tentang akademik A berapa. Nombor satu akidah. Dan saya suka bila Kak Badar ada buat satu post sebelum ni, perkenalkan anak dengan Allah dulu. Sebagai cikgu, kita kenalkan anak dengan Allah dulu. Itu akidahnya. Dan agamanya kita kena cover. Dan yang kedua, barulah kita bercerita tentang moral dan akhlak. Ada sikit tentang bagaimana Nabi SAW menekankan tentang bagaimana layanan kita terhadap anak-anak, tentang adil dalam layanan kita.
Dan kita juga sebagai ayah ataupun ibu tak dapat lari lah daripada memberi nasihat. Juga yang keempatnya adalah tentang mengajar tanggungjawab kepada anak. Dan akhir sekali adalah berkenaan dengan hikmah dalam berkasih sayang. So 5 ni adalah peranan yang saya sedikit sebanyak kumpulkan. Nak bagi ingat, saya letak akronimnya amanah. Inilah amanah kita. Inilah tugas kita. So inilah antara benda yang kita nak cover. Kita pergilah satu persatu. Tadi saudara Qari tadi kita tu, insyaAllah dia pun dah bacakan sebahagian daripada surah yang saya nak kongsikan. Alhamdulillah dah mudahlah kerja saya ni. Tentang agama dan akidah, dia tidak dapat lari, itu adalah benda utama lah. Dan apabila dalam surah Luqman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan apabila, dan ingatlah ketika mana Luqman berkata kepada anaknya waktu dia memberi pelajaran, ya'izuhu mau'izah, kepada wahai anakku, ya bunayya, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadis ni banyak tafsirannya dan lebih detail lagi lah sebenarnya. Cuma saya nak ambil beberapa key point yang kita boleh tengok dalam ni. Yang pertama sekali, perkataan mau'izah. Ya'izuhu tu mau'izah lah. Mau'izah ni dalam bahasa Arab, dia adalah peringatan yang mesti berserta dengan kasih sayang. Dia bukan arahan atau hukuman. Apabila kita cerita tentang mau'izah, ya'izuhu wa'azah, dia datang, maksud di dalamnya adalah dengan kasih sayang. Memberi peringatan, pengajaran dengan kasih sayang yang membekas dalam hati. Itu mau'izah. Maknanya dalam kita nak menyampaikan ketauhidan tentang kepada anak-anak kita, caranya itu perlulah satu, komponen kasih sayang. Yang kedua, membekas dalam hati. Takkan terjadi mau'izah kalau kita menggunakan kekerasan. Kita suruhlah nak kita hafal asma wa sifat ke dengan cara yang keras ke, dia tak faham, tak ada kasih sayang, dia tak ada bermakna proses itu, maka tauhid itu tidak membekas dalam hati. Dan yang kedua, kalau kita tengok panggilan-panggilan yang ada dalam Quran, panggilan yang diberikan kepada anak, dia panggil apa? Ya bunayya. Bunayya untuk seorang, ya bani untuk anak-anak yang ramai. Bunayya ni dalam istilah bahasa Arab, dia punya kategori perkataan itu nama dia isim tasghir, mengecilkan yang juga ada komponen kasih sayang. Ya bunayya. Nak translate macam mana? Kalau Melayu kita ni, wahai anak kesayanganku. Bahasa klasik kita panggil wahai anak anda. Bila sebut anak anda, boleh tak jerkah? Wahai anak anda. Tak jadi lah. Dia tak diri lah. Dia tak panggil ya ibni. Dia tak panggil anak. Tak. Dengan panggilan yang sangat lemah lembut. Ya bunayya. Walaupun anak tu macam-macam kerenah seperti mana Nabi Ya'qub, walaupun anak tu degil sampai ke akhir hayatnya seperti mana Nabi Nuh, tetap dipanggil ya bunayya. Wahai anak andaku, wahai anak anda kesayanganku. So bila kita boleh ambil, saya lah terutama ya, bila dah anak ramai ni kerja dan sebagainya, dia makin stres, level tu dah apa? Level sabar tu dah makin menipis kan. So dia nak kena remind, saya buat ni, telinga yang paling dekat adalah telinga saya, mulut yang paling dekat adalah mulut saya. Sebenarnya ni adalah untuk saya lah sebenarnya. Alright? Jadi kita, kalau kita ambil intipati keyword ya bunayya, maknanya nak tak nak dalam mendidik anak-anak, mendidik akidah dan mendidik agama, dia perlu dengan kasih sayang. Dan apa pesanan dia? Ini pesanannya lah, la tusyrik billah. Janganlah kita mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa dikatakan sebegini? Sambungannya ada pada ayat seterusnya. Kalau ada Quran lah, kalau kita nak refer kan, saya tak masuk ke dalam slide ni. Apa katanya ayat ke-14? Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami, saya bacakan tafsiran dia. Allah sambung ayat ni dengan explain, nak bagi faham kenapa disebut tentang syirkul azim. Kenapa syirik tu adalah jenayah yang besar. Nak bagi faham,
Ini adalah ayat, jadi of course ini ayat Allah. Ini Luqman kata ke anak dia. Dan Allah sambung, ini kata-kata Allah. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, terutamanya ibu yang telah mengandung dan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh mencerai susunya adalah tempoh 2 tahun. Mudah cerita macam ni lah. Ibu yang mengandung 9 bulan, menahan sakit, melahirkan, menjaga, tak tidur malam, stres, tak cukup tidur dan sebagainya. Apabila anak itu derhaka, apa perasaannya? Tanya mak lah kan? Pak mak yang mengalami kan? Apa perasaannya? Apabila anak tinggi suara dengan kita, rasa apa? Sakitnya itu di sini lah kan? Sakit sangat kan? Walaupun kadang-kadang kita tak sengaja kan? Dia nak tutup pintu, mungkin terkuat berbam. Kita dah rasa lain lah. Kecil hati kan? Nak bagi gambarannya, Allah kata dalam sambungan ayat tu, ibu yang bersusah payah selama tu, apabila diderhakai, sakitnya hati, itulah jenayahnya. Inilah gambaran syirik yang besar ni kepada Allah. Setelah Allah bagi macam-macam, Allah bagi nikmat, segala nikmat yang tak terhingga, apatah lagi kasih sayang yang melampaui kasih sayang ibu atau nikmat yang diberikan lebih daripada ibu bapa. Dan apabila kita mensekutukan Allah, kita kata ada Tuhan yang lebih berhak disembah, bukan sembah solat tu, ada Tuhan yang kita akui lebih powerful dari Allah, maka itu adalah satu jenayah yang sangat besar. Sebab tu benda pertama yang kita kena ingatkan anak kita adalah tentang mentauhidkan Allah. Dan kita iktiraf, apabila kita cerita tentang akidah, dia bukanlah semata-mata tentang akidah yang kan kita bahas uluhiyah tu panjang lah lebar kan, bukan yang solat itu saja. Tapi maksudnya adalah kita akui, apabila kita katakan la ilaha illallah, ia bermaksud tiada yang lebih utama daripada Allah. Itu implikasi la ilaha illallah. Maknanya kita fahamkan anak kita tentang apabila kita kata la ilaha illallah, kita akui tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia membawa maksud tiada apa-apa perkara yang lebih utama, yang lebih perlu diungkap. Prioriti kita topnya adalah Allah Azza wa Jalla. Itulah dia. Okey? Boleh Itu berat sangat ni. Boleh tak? Okey? Sikit insya-Allah. Yang kedua, sambungan daripada ni, kronologi. Cantiknya surah Luqman ni, Allah susun dia ada kronologi prioriti. Yang pertama tadi tentang ketauhidan, yang sambungannya bercerita tentang, tadi kita dah fokus, kita iktiraf Allah itu yang utama. Dan yang kedua adalah kita minta anak kita berfikir, tafakkur. Ayat ini tentang berfikir. Apa pesan dia? Ya bunayya, lagi sekali, ya bunayya, wahai anak deku yang tersayang, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fihi sakhra aw fis samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Apa ayat ini maksud dia? Wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan yang sebesar biji sawi. Biji sawi besar tak? Kecil je lah, sangat kecil. Dekat mana biji sawi ni berada? Yang berada di dalam batu. Min khardal, khardal maksudnya batu lah. Batu yang besar yang berada di mana batu ni? Batu ni terletak di sahra, padang pasir. Imagine ada seketul batu, katalah batu tu besar kereta sekalipun, kalau berada dekat padang pasir senang dah nak cari. Susah nak cari kan? Kalau di langit apatah lagi. Sekarang ni bukan nak cari batu, tapi nak cari biji sawi dalam batu. Walaupun perbuatan tu sekecil itu, Allah kata apa? Sesungguhnya Allah Maha, pasti Allah akan mengetahui. Di sini kita mengiktiraf kuasa Allah yang Maha As-Sami' wal Basir. Dia Maha mengetahui lah segala perbuatan yang kita ada. Dan ini yang perlu dititik beratkanlah dalam diri anak-anak, supaya anak-anak kita sentiasa alert. Peranan kita mengingatkan mereka
Walaupun mak ayah tak ada, walaupun abi tak ada depan mata, abi pergi kerja, walaupun umi tak ada depan mata, tapi Allah sentiasa ada. Buatlah apa sahaja sekalipun, walaupun kecil sebiji sawi pun di dalam batu di tengah padang pasir, ataupun biji sawi dalam batu di langit, yang manusia mungkin takkan jumpa, tapi Allah pasti tahu. Sebab apa? Ada dua sifat Allah dekat sini. Al-Latif, yang maha halus, maknanya yang sangat mengetahui detail, dan Khabir, yang mengetahui apa, bagaimana, bukan yang Latif ni tahu di mana lokasi, tapi Khabir ni bercerita tentang macam mana nak keluarkan biji sawi itu, nak diras daripada batu tadi. Maknanya very detail lah. Right? Dan barulah masuk ke bahagian yang ketiga, tentang masih lagi dalam bahagian agama, tentang mendirikan solat. Setelah pertama tadi kita iktiraf keesaan Allah, powerfulnya Allah, tiada yang lebih utama. Dan yang kedua, kita didik anak kita tentang Allah itu maha berkuasa dan maha mengetahui. Apabila sudah ada perasaan itu dalam diri anak-anak, maka barulah kita start tentang pendidikan solatnya. Ya bunayya aqimis solat. Barulah kita dah rasa keesaan, kita dah rasa keagungan, kebesaran Tuhan, barulah kita jadi hamba yang patuh untuk mendirikan solat, melaksanakan ketaatan. Wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf. Solat dia mesti, dan kebanyakan ayat dalam Quran dia tagging dengan amar dan ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan solat satu lagi ada sebut tentang innas solata tanha 'anil fahsya wal munkar. Perkara yang sama. Solat ini fungsinya untuk mencegah kemungkaran. Dan specifically ni untuk anak-anak remaja lah. Saya pun baru belajar. Specifically solat ini Allah kata tatanha 'anil fahsya. Apa maksud fahsya? Wal munkar. Kalau kita tengok definisi munkar, munkar ni sepatutnya dah merangkumi semua benda kemungkaran lah kan. Tapi Allah spesifikkan lagi, solat ini ada fahsya. Dia mencegah fahsya. Apa maksud fahsya? Fahsya ni adalah perkara-perkara maksiat yang berkaitan dengan seksual. Iaitu antaranya pesanannya janganlah menghampiri zina. Contoh kan kita belajar. Dengan solat, insya-Allah mendekati zina itu boleh dilakukan. Dan secara mafhum mukhalafahnya, kalau kita ada anak remaja, kita boleh buat check and balance sikit. Tengok, ada tak anak-anak kita yang dulu solatnya cantik, elok, sekarang dia dah jadi macam dah start malas, dah start tak nak, dah tinggal, dah berat. Kita mungkin bolehlah tengok sikit, adakah dia ada berkait dengan mendekati zina. Sama ada melalui phone dia ke, apa yang dituntutnya. Dan kita boleh buat self-reflect lah. Kan kita tengok, kalau ada je individu yang mendekati zina, fahsyak itu, solatnya pasti akan terjejas. So kita boleh check lah sebagai parent, kita boleh check anak-anak kita jugalah, antara tipsnya. Alright? Seterusnya, tentang moral dan akhlak. Apabila sudah bercerita tentang ni tadi A kan, ni amanah, M, moral dan akhlak. Antara peranan lain sebagai ibu ayah, sebagai bapa lah khususnya, adalah pendidikan moral dan akhlak. InsyaAllah slide ni saya dah pass kepada cikgu tadi. Nanti ibu ayah boleh ambil lah. InsyaAllah boleh manfaatkan. Banyak lagi sebenarnya ayat Quran bercerita tentang dialog-dialog dalam Quran ni. Ada tesis pun. Kalau rajin nak baca tesis, adalah tesis bab ini saja ada 178 muka surat. Kalau nak baca ada masalah dalam bahasa Arab tapi saya pun sekali baca-baca, oh ya berat ni, tak boleh, kita biar ringan insya-Allah. Okey? Dan apabila bicara kita dah selesai, dan kita dah kongsi, dah kita ajarkan anak-anak tentang solatnya, tapi solat itu mesti dikaitkan dengan tauhid itu dululah. Barulah masuk ke bahagian dalam surah Luqman. Pesanan yang seterusnya adalah berkenaan dengan moral dan akhlak. Apa kata Luqman? Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan belagak sombong. Ini adalah akhlak
yang perlu dititik beratlah hubungan sesama manusia. Apabila kita dah hidup dalam masyarakat, sekolah dan sebagainya, ini yang antara benda awal yang boleh kita didik. Maknanya tidak sombong dengan orang lain. Tidak dekat ni ayat dia menggunakan apa? Memaling muka. Memaling muka ni bukan tak pandang, tapi dia tak nak pandang. Malah macam itulah. Tak nak pandang kawan dia sebab I'm better than you kan. Kau siapa? See my level lah. So something like that lah. So ini benda yang perlu dipertekankan. Dan seterusnya sambungannya adalah waqsid fi mashyika wa qudud min sautik. Bersederhanalah langkahmu ketika berjalan, tidaklah terlalu perlahan dan tidaklah laju, bersederhana. Waqsid kita boleh ambil ada tafsirannya berkenaan dengan qasad. Qasadnya niat. Antara cara kita nak kontrol jalan ni adalah kita set dulu niatnya apa. Cara berjalan tu kita set niat untuk apa, pergi mana, ada matlamat, dan maka menjadilah seperti ini. Bersahadanalah dalam jalan dan rendahlah suara semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara kedai. Nak dengar suara kedai? Hamir punya suara. Boleh google lah nanti, boleh tengok YouTube macam mana bunyi dia. Memang annoying kan? Dia sangat annoying. So Allah kata apa? Rendahkan suara. Ni jenis orang yang memekik-mekik, sebab dia ada kaitan dengan sombong tadi. Apabila you rasa you bagus, you cakap je mana? Kan? Nak cakap dengan suara tinggi, mengherdik orang dan sebagainya. So Allah kata apa? Waqdud min saut. Rendahkan suara. Bertenang. Sampai. Okey? Seterusnya dalam antara amanah ayah, ibulah kuat sekali adalah adil dalam layanan. Ini saya baru belajar tentang hadis ni. Hadis daripada Nu'man bin Bashir. Dia kata apa? Bapakku membelikan hadiah kepadaku, tetapi ibuku Amrah bin Rawahah berkata, aku tak setuju dengan pemberian ini. Nu'man, ayah dia bagi hadiah kat dia, tapi bagi banyaklah portion dia. Lepas tu mak dia kat Amrah ni tak setuju. Dia kata aku tak setuju hingga kau minta persetujuan daripada Rasulullah SAW. Pergi jumpa Rasulullah, you get acknowledgement from Rasulullah. Pergi jumpa Rasulullah, okey tak dengan perbuatan ni? Maka bapa aku pergilah ke jumpa Rasulullah untuk menerima persetujuan baginda. Rasulullah berkata, apa Rasulullah kata? Dia kata, apakah engkau memberikan hadiah yang sama kepada setiap anakmu? Nu'man ni ada adik-adik lain. Dia kata dia bagi dekat abang sulung. Bagilah hadiah something yang besar nilainya, tapi dengan adik-adik lain dia tak bagi. Bapa aku jawab, tak. Rasulullah SAW bersabda, takutlah ittaqillah, takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Banyak lagi riwayat-riwayat lain, tapi ceritanya sama. Maknanya Rasulullah SAW dalam pemberian hadiah, Nabi suruh kita adil dengan anak-anak. Dan adil kat sini mengikutlah konteksnya. Tak bolehlah kita nak bagi dekat yang baru setahun dengan umur 15 tahun benda yang sama. Ada tak bermaksud sama, tapi nilainya mungkin boleh sama. Katalah kita beli baju yang harga RM50 untuk abang long, untuk bayi tak semestinya kena beli baju RM50, baju yang RM10 boleh lah beli 5 lain, contoh. Maknanya nilainya itu boleh sama, tapi kena adil dalam pemberian. Dia tak boleh tak adil. Dan benda ni banyak hadis yang meriwayatkan dan konteksnya lebih kurang sama. Dan ada satu lagi saya jumpa, berlaku adillah kepada anakmu dalam pemberian sebagaimana kamu suka berlaku adil kepada kamu dalam kebaikan dan penghormatan. Maknanya dengan anak-anak, saya tak lagi lah, ni sangat relevan lah, anak 8. So memang kena adil lah. Tak boleh lah, ni dapat 5 aja. Kamu batch kedua, lambat sikit tak payah. Tak ada. Dia mesti sama lah. Alright. Nasihat. Yang keempat, nasihat. Nasihat ni seperti kita tahulah, ni adalah peranan bapa yang paling utama, iaitu memberi nasihat kepada anak. Dan kalau kita tengok surah Yusuf ni kan, bila kita study surah Yusuf, menariknya tentang nasihat ni, qala Yusuf ya abihi, ya abati. Ini satu lagi perkataan yang dalam Quran yang menggunakan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, iaitu abati. Ya abati, wahai ayahandaku yang disayangi. Apabila dalam bahasa Arab, abati ini membawa maksud ada komponen rindu dan kasih sayang. Kalau kita tengok dalam Quran, tak ada term yang guna walid ke daddy, of course lah.
Abi pun tak ada. Tapi dia guna ya abadi. Abadi tu ada dua komponen. Nombor one love, nombor two rindu. Ada perbahasan kata rindu ni macam mana untuk orang yang jauh ke? Tak, walaupun depan kita tak merindui dia. So menggunakan ya abadi. Nabi Ibrahim AS, walaupun ayahnya bukan Muslim, malah ayahnya adalah seorang businessman yang membuat patung berhala, tetap menggelar ayahnya ya abadi. Ya abadi. 3 kali dia panggil ya abadi, ya abadi, ya abadi. Ayahnya respon pun tak. Dengan Nabi Ibrahim juga memanggil anaknya ya bunaya, of course. Dan Nabi Ismail memanggil ayahnya ya abadi ketika mana Nabi Ismail nak disembelih kan. So ini adalah panggilan yang penuh kasih sayang dan dirindui lah. Menariknya dalam bab nasihat dalam kisah Nabi Yusuf ni, yang nak bagi nasihat tu siapa? Nabi Yaakob lah. Siapa yang minta? Nabi Yusuf yang datang. Dia bukan Nabi Yusuf panggil, mari sini. Nabi Yaakob panggil Yusuf, mari sekejap. Nabi nak nasihat ni. Bukan. Nabi Yusuf datang. Maknanya sebelum nasihat ni diberi, ada satu lagi komponen yang wajib, yang perlu ada, yang ayah-ayah perlu tubuhkan, perlu wujudkan dalam keluarga adalah kepercayaan. Kepercayaan dan rasa nak dirujuk. Apabila ada perasaan itu, maka anak akan datang. Of course, caranya nanti kita biar ke depan pasti kita akan pergi ke bagian-bagian mana. So, Yusuf datang ke bapanya Yaakob, tanya tentang ya abati inni ra'aitu ahadan asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Wahai ayahandaku yang disayangi, sesungguhnya aku telah mimpi semalam melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Apabila dia bercakap dengan bapaknya, tanya, macam mana ni? Aku mimpi semalam ni, apa maksud dia? Apa pesan Nabi Yaakob? Qala, Yaakob kata, ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fa yakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Jangan, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan buat tipu daya untuk membinasakanmu. Kadang-kadang, bila tadi ni saya baru sedar, kadang-kadang bila anak datang kat kita jumpa minta pandangan, tak semestinya nasihat itu perlu diberikan terus. Kita kena lihat keadaan dan konteks. Berapa usia Nabi Yusuf waktu ni? Siap, anak-anak kan? Datang jumpa bapa dia. Aku mimpi sekian ni. Nabi Yusuf, Nabi Yaakob tahu dia Nabi dan dia boleh mentafsirkan mimpi ni. Dia tahu ini adalah satu peristiwa yang besar. Dan Nabi Yaakob kata, jangan cerita ke adik-beradik, sebab dia kenal. Keywordnya adalah bapa perlu kenal. Ibu of course lah. Bapa perlu kenal individu dan karakter anak-anak ni, baru kita sampaikan nasihat tu. Kadang-kadang soalan yang sama ditanya oleh 5 orang anak, tapi jawapannya boleh berbeza-beza mengikut individu yang bertanya. Anak A mungkin jawapannya lain sikit, anak B mungkin jawapannya lain sikit, mengikut kapasiti dan kefahaman anak-anak. Kalaulah Nabi Yaakob explain terus tafsiran mimpi itu pada waktu ini kepada Nabi Yusuf, apa jadi mungkin? Mungkinlah. Saya membayangkan kanak-kanak, katalah Abi cerita, wah awak sebenarnya hebat ni, ada benda hadiah nak bagi, Umi nak bagi something ni balik sekolah nanti ni kan. Kalau dapat hadiah besar ni, katalah iPhone 6, katalah nak bagi. Agak-agak dia boleh simpan tak rahsia? Of course viral kan. Mesti viral kat adik-adik, right? Umi nak bagi, contoh kan. Itulah situasinya dengan Nabi Yusuf waktu tu. Right? Maknanya Nabi Yaakob tak lagi nak menceritakan kepada Nabi Yusuf tentang apa yang berlaku. Simpan dulu rahsia, kamu akan tahu nanti. Dan apakah tafsirannya adalah dalam sambungan ayat ni. So antara cerita-cerita, kalau kita nak ambil iktibar tentang hal-hal keluarga, hal-hal adik-beradik, surah Yusuf adalah surah yang cantik untuk kita pelajari. Dan antara ahsanul qisas, antara cerita yang terbaik yang ada dalam Quran yang paling lengkap, surah Yusuf. Kita boleh baca lah daripada awal sampai akhir. Banyak cerita tentang adik-beradiknya dan sebagainya. Apa tafsirannya? Inilah
tentang nak jadi Rasul, nak jadi Nabi. Allah memberikan mengajar tentang ilmu takwil. Nabi Yusuf boleh mentakwil mimpi. Dan Allah Ta'ala nak mengiktiraf upgrade status keluarga ni aku sehingga akhirnya nanti. Saya kena laju-laju ni, takut lambat habis. Alright. Dan last sekali dalam bab nasihat ni, kisah Nabi Nuh dengan anaknya. Dalam surah Hud, surah ayat 42 hingga 43. Ketika mana bahteranya telah membawa ke gelombang laksana gunung, gelombang banjir besar tu tinggi gunung ni. Nabi Nuh kata apa? Wanada, dia memanggil anaknya Nuh ibnuhu wa kana fi mu'zilan ya bunayya. Still anak ni tak nak dengar kata ni, menyergir ni, dalam hati tenggelam dah ni, pun tak nak juga panggil apa? Ya bunayya, irkab ma'ana, marilah bersama kami kan. Apa anak dia kata? Qala sa'awi ila jabal, aku akan pergi ke bukit. Tapi Nabi Allah Nuh kata apa? Tak ada benda yang akan boleh selamatkan pada hari ini. Maka anaknya tenggelam. So poinnya dekat sini, walaupun sehingga ketitisan akhir, teruslah, kekallah memberi nasihat yang baik kepada anak-anak. Don't give up lah basically. Tu Pak kata siapa? Tu lah don't give up tu kan. So don't give up lah. Jangan give up lah dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita penat kan? Penat cakap beletih, mak kata apa? Mak lah, berbuih dah mulut mak, berbuih dah mulut ayah cakap tak nak dengar ni. Jangan berhenti. Kadang-kadang dekat sekolah pun saya selalu pesan dekat cikgu-cikgu, saya kata keep reminding them. 1000 kali kena pesan, tutup switch lampu, pesanlah 1000 kali. Kita tak tahu bila diorang akan ingat. Once diorang ingat, insya-Allah itu bagian kita. Kalau diorang ingat, alhamdulillah. Tak ingat, teruskan memesan dan memberi nasihat yang baik kepada mereka lah. Alright. Dan seterusnya, sikit lagi, kita walaupun memberi nasihat dan sebagainya, kena ajar tentang tanggungjawab kepada anak. Ini hadis yang biasa kita popular lah. Murru abna'akum bis salat bisabain wa dribuhunna alaihim bi ashrin wa fariqu bainahum fil madaji. Suruhlah, ajarkanlah kepada anak-anak kamu tentang solat ketika mereka berusia umur 7 tahun. Perkataan yang digunakan murru. Murru ni adalah fi'il, verb yang menunjukkan sentiasa. Teruskan, ajar, suruh, ajar, tunjuk, pesan. Keep doing it, don't stop. Ketika mana anak bermula umur 7 tahun. Dan apabila masuk umur 10 tahun, bolehlah pukul sebagai tanda peringatan. Kebanyakan kita shortcut tang ni je kita ambil. Oh, masuk 10 tahun ready. Siap 10 tahun lagi tunggu. Tapi kita lupa tang yang awal ni. 7 tahun sampai umur 10 tu, maknanya 20 tahun tu 3 tahun. Sehari berapa, setahun berapa hari? 365 hari. Satu hari berapa kali solat? 5 kali yang fardu. Kalilah 365, kalilah dengan 3 tahun. Ada lebih kurang 5,000 kali kena buat yang ni. Kena buat murru ni 5,000 kali dulu, barulah valid 10 tahun. Siap. Tak nak buat lagi kan? Okey lah. Tapi kalau kita skip step, tak pernah pesan pun kadang-kadang, remind pun, ajak pun tidak, tiba-tiba nak terus ke spiak. There is something is wrong somewhere lah. So as a father, this is our job. Sebagai apa? Ini tugas kita lah. Dalam bab tanggungjawab, kita kena ajar, tunjuk, ajak mereka untuk terus buat dan buat. Salah is okay, terus lagi. Alright. Dan yang ini hadis yang popular. Berhikmahlah dalam kasih sayang. Apa maksud hikmah kat sini? Tafsiran hikmah adalah perkataan yang sesuai, mengikut level umur yang sesuai, kadar yang sesuai, pada waktu yang sesuai. Itu maksudnya hikmah. So dalam kita berkasih sayang, kita tengok konteks anak. Pada usia 0 sampai 7, approach dia apa? Bermain dengan anak. Maka kita bermainlah dengan dia dalam mendidik dia. Umur 8 sampai 14, usianya adalah untuk disiplin. Maka kita disiplinkan mereka. Umur 15 dan ke atas, kita bersahabat dengan mereka. Maka cara kita approach dengan anak-anak umur 15 tahun, dia tak boleh macam umur 7 tahun.
Dengan anak-anak 15 tahun, kita tak boleh style disiplin semata-mata. Dan proses itu dia tak boleh skip. Sebab bila kita skip step, tak bermain dengan anak, tak ajar tentang peraturan dengan anak, tiba-tiba umur 15 nak bersahabat, dia akan tak jadi. Ataupun kita tunggang langgang dengan anak sekolah rendah, kita rasa ni dia dah besar kot, dia dah pandai kot, so kita ajar cara bersahabat, minta pandangan dia selalu, nak ke tak nak. So anak memang tak nak lah, apa yang tak senang memang tak nak lah kan. So peringkat usia sekolah rendah adalah disiplin, kind disiplin. You have to do it, but the way kita buat dengan cara yang rewarding lah, of course. But this is the rules, this is the thing that you have to do, to commit. Dan kasih sayang itu, poin kat sini yang paling penting daripada hadis ni adalah kena zahirkan kasih sayang supaya anak tahu kita sayang. Kadang-kadang ayah macam letih dan sebagainya kan, tak nak tunjuk sangat kasih sayang. Yang tunjuk tu tang marah dan disiplin saja. Jadi anak punya persepsi dalam kepala adalah ayah aku ni asyik marah, cengih sungguh bapak aku ni. Tu yang memori dia bila dia membesar, bapak aku dulu ni garang. Padahal yang sayang tu banyak, tapi dia tak remember yang sayang tu sebab tak ditunjukkan. So kita kena tukar sikit style lah dengan zaman sekarang ni. Kita kena tunjukkan kasih sayang tu seperti mana yang Allah pesan kepada Al-Aqra' ni. Satu masa ketika Rasulullah SAW cium cucu dia Hasan, Al-Aqra' nampak dan dia kata, aku ada 10 orang anak, tapi aku tak pernah cium seorang pun. Oh, dahsyat tu, cium seorang pun tak pernah. Dan Rasulullah kata apa? Barang siapa yang tidak mengasihi, man la yarham, maka dia tidak akan dikasihi, la yurham. Orang yang tak express kasih sayang, dia tak mengasihi ini, dia tak disayangi. So we have to show our love lah. Dan nak bahas tentang bahasa kasih sayang ni mungkin topik lain lah kan, panjang lah cerita dia nanti. Okey, tunjuklah kasih sayang tu sama ada melalui perkataan ke, perbuatan ke, masa ke, insya-Allah. Yang penting poinnya adalah tunjuk. Okey, seperti mana Nabi Allah Ibrahim ketika mana Allah perintahkan nak menyembelih anaknya Ismail, ditanya juga kepada anaknya, minta pandangan dengan penuh kasih sayang. Bila kita study, bila kita belajar kisah ni yang kena bahas ni topik lain lah, panjang lah cerita dia. Ini adalah dalam Quran dikatakan sebagai bala'ul mubin. Ini adalah peristiwa ujian yang paling nyata. Ketika mana ayahnya sudah tua, lama tak ada anak, dapat anak, terpaksa ditinggalkan kat padang pasir dengan ibunya. Bila datang kembali berziarah anak, terpaksa disembelih pula. Imagine, dah lah lama tu pun dapat anak, lepas Allah suruh sembelih. So bagaimana perasaan ayah waktu itulah, betapa tak tahulah hibungnya, tapi dalam ketaatan kepada Allah tetap melakukan tugasan. Dan respon anaknya apa? Ya abati if'al ma tu'mar, buatlah seperti mana yang disuruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bayangkan anak kecil Nabi Ismail, umurnya berapa waktu ni? Perkataan yang digunakan balagha ma'hu as-sa'yu. As-sa'yu ni dalam tafsirannya adalah usia yang boleh buat kerja. Saya tak pasti umur berapa yang boleh buat kerja. Adakah 12 tahun? Ada setengah tafsiran kata dalam umur 12 tahun, 13 tahun, macam tu lah usia anak Nabi Ismail waktu ni. Maknanya dah boleh ajak buat kerja, pergi buat, macam kita nak buat something lah, nak bina something ke, nak tukang ke, kita panggil dia tolong. Boleh tolong kerja rumah dah ni, level tu. Dan dapat mimpi, kena laksanakan. So pun masih menggunakan perkataan yang lemah lembut dan sebagainya lah. Okey, selesai bahagian apa yang ada dalam Quran lah. Nanti insya-Allah kita boleh study benda ni, banyak lagi lah benda yang kita nak pelajari. Cuma saya nak emphasize sikit sebelum kita tamatkan tentang komunikasi dengan anak. Cara sesuatu yang disampaikan, apa yang nak disampaikan tadi tu, yang tadi apa? Tentang tauhidnya, tentang akhlaknya, tentang tanggungjawabnya, tentang nasihatnya. Cara sesuatu nak disampaikan adalah sama penting dengan isi yang nak disampaikan. Kita mungkin ada benda besar nak cerita dengan anak tentang nak tauhidkan Allah. Kita mungkin ada benda besar nak cerita dengan anak tentang solat, for instance.
Kita nak suruh anak kita solat, tapi cara kita cakap, cara kita suruh menyebabkan anak tak nak solat. So we have to biasakan benda yang betul. Dan adalah beberapa cara ataupun tips yang saya nak kongsikan bagaimana kita boleh melaksanakan cara itu. Dan nak menyampaikan tadi, yang bahagian pertama tadi tu apa? Isinya apa? Sekarang ni bagaimana nak sampaikan? Pertama sekali, komunikasi dengan anak. Apabila kita mendengar dengan penuh, apabila kita nak mendengar perbualan dengan anak, berilah sepenuh perhatian. Kan? Ini adalah salah satu juga bahasa kasih sayang lah, perhatian. Kadang-kadang anak tu nak semangat nak cerita dengan kita, tapi disebabkan kita ni sibuk dengan pelbagai benda, kita terlepas pandang, tak bagi perhatian, ataupun kita buat something dengan kita buat benda lain. Especially kalau anak-anak yang jenis dia rasa disayangi apabila dia ada masa berdua je dengan kita. Dia nak duduk dengan kita berdua je kan. Tak lama pun, 20 minit je. Tapi dia nak one to one. Kalau adik-adik ramai, of course lah akan jadilah. Kan tak tahu lah, mungkin Ustaz boleh share lah kot pengalaman. Ada juga lah kan yang nak apa, berebut perhatian mak ayah kan. Tak nak lah, kalau nak pergi kedai, jangan bawa orang yang lain, saya seorang je nak ikut. Contoh macam tu. Pantang besar dia adalah apabila kita ada sesi dengan dia, nak bercerita ke apa, kita main handphone, kita buat something else, ada orang interrupt. So apabila kita nak berkomunikasi dengan anak dengan berkesan, antaranya adalah dengan mendengar dengan penuh perhatian. Ini menunjukkan kita menghargai, kita appreciate lah apa yang anak tu nak sampaikan. Dan nak beri perhatian ni, nak kena buat apa? Pandanglah dia kan. So kena pandang anak tu. Jangan anak cakap macam ni, kita pun buat macam tadi lah, memalingkan muka kan. So itu akan menggagalkan proses dia lah. So kembali kepada konteks masing-masing. Kadang-kadang kita tak sempat nak ada duduk sembang kedai kopi dengan anak berdua, nak makan sama-sama, tak sempat. Waktu mana yang sempat? Gambar yang saya letak ni gambar dalam kereta lah. Make use of it lah. This is my case lah. Saya memang spend banyak sangat waktu dalam kereta sebab hari-hari drive 100 km ke tempat kerja. Panjang lah perjalanan, sejam setengah pergi, sejam setengah balik. So dalam kereta adalah masa yang paling optimum untuk bersembang, mendengar keluhan, apa-apa sahajalah. So beri perhatian, walaupun stres dengan jalan yang jam hari-hari, tak tahulah apa nak jadi, tapi kita gunakanlah masa yang ada, peluang itu untuk mendengar dengan penuh perhatian. Kadang-kadang dia tak nak jawapan pun, dia cerita, tadi kat sekolah macam ni, jadi kita dengar. Dan apabila kita dah memenuhi kriteria-kriteria ini, maka apabila kita nak menasihatikan dia tentang solat for instance, maka lebih mudah. Dia tahu, ayah dia faham dia. Dia tahu abah ni jenis yang mendengar. Kalau ada masalah dia tahu. Susahnya nak solat kat sekolah, kawan-kawan bising. Cikgu suruh berdiri tegak seminit, saya dah 1 minit nak berdiri tegak. Macam mana? Memang bergerak aje lah. Saya PhD, contoh kan. Memang akan bergerak aje lah. So, dia tahu ayah dia mendengar, maka dia ada tempat untuk berkongsi. Okey. Yang kedua, berkomunikasilah dengan jujur dan terbuka. Kadang-kadang kita ada pelbagai cabaran. Contoh, macam anak saya kadang-kadang dia minta, Abi nak beli ni, pergi kedai, pantang pergi kedai lah, saya minta je lah beli barang kan. Kita nak beli barang dapur je, barang tak dapur yang banyak dalam list kan. Akhirnya menjadilah DIY lah, eco-shop lah dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita jujur je dengan anak-anak ni, sebutlah dekat dia, Abi rasa kali ni tak boleh beli lah, sebab kita punya bajet kewangan bulan ni dah terhad dah ni, dah hujung-hujung bulan, gaji Abi lambat lagi, so tak payah dulu lah kali ni. Jujurlah dengan dia, instead of asyik minta marah dia kan, ataupun beli tapi dengan hati, dengan perasaan yang tak happy. Tapi beli juga, anak pun confused, nak bagi ke tak bagi, tapi marah. So mana satu kan. So kalau tak nak beli, cakap je tak nak beli, tapi kita berterus terang, jujurlah tanpa memutar balik supaya anak faham. Ini antara cara kita boleh mengajar tentang tanggungjawab, supaya anak tu jelas situasi mak ayah. Kadang-kadang dengan ekonomi yang ketat, kita terpaksa pergi ke sana sini, ataupun ada tugasan-tugasan luar, habis sibuk. Contoh macam saya hari ni nak kena prepare slide dan sebagainya. Malam tadi anak memang sesama mereka lah mesyuarat. So hari ni kejap lagi kan kena balas balik lah. So Abi kena explain dengan anak terbuka, Abi ada ni, hari ni Umi ada kelas, Abi ada talk pagi ni, pagi-pagi. So malam ni awak sesama, mainan sesama, adik tengok sesama contoh. We explain to them, jelaskan situasi dengan jujur dan terbuka.
Tak adalah anak rasa, asyik kena suruh je adik kan. Macam ni lah. Tadi kan. So kalau tak explain, akan pertimbulkan rasa tak puas hati itulah kan. Baik. Yang seterusnya, hormatilah pandangan anak. Hormati ni maksud saya adalah apabila anak bagi pendapat, kadang-kadang kita tanya anak kan, especially anak-anak nak membesar ni lah, yang sekolah rendah ataupun nak masuk fasa-fasa alam jerawat. So fasa-fasa alam jerawat ni remaja lah kan. Lebih banyaklah kita kena jalankan benda ni, iaitu mendengar pandangan dan pendapat. Kadang-kadang kita minta pandangan dia, betul tak? Cuba cerita pun masalah awak ni. Satu nada kita lah. Cuba cerita masalah apa? Nak cerita pun takut kan. Awal-awal lagi dah kena dismiss dengan dia punya intonasi. Lepas tu dah cerita, kita pula kritik dengan sekeras-kerasnya. Alah itu pun susah. Kita kata macam tu kan. Adalah situasi di rumah, contoh macam anak saya yang sulung lah. Dulu dia banyak cakap, tiba-tiba masuk alam jerawat ni, dia jadi diam kan? Sangat diam. Muka dia toya habis lah, orang kata kan. Minta maaf, dia tak ada kan? Tak apa. Lupa, dia ada nanya lagi kan. So memang masalah saya dengan dia nak communicate. Dan akhirnya saya bincang lah, sebenarnya apa yang berlaku dekat awak ni. Cuba cerita. Kamu nak tunggu dia cakap, tapi sabarlah ni sebab kita nak korek rahsia kan. Tanya, tunggu, tak apa, tapi tak marah. Okey, tenang. Akhirnya dia bercerita lah. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Ryan okey je. Tapi kita dah start, tapi dia dah mula dah menjawab balik kan. Dia ada antara poinnya, dia kata sebenarnya remaja ni tak semestinya semua yang dia buat tu itu yang dimasukkan. Dia cakap gitulah argument dia. Kita dalam hati, tapi dia dah start kan. Bila saya faham yang ni, maka kita pun akan pause, sabar, memang istighfar panjang. Sabar, tunggu dia habis dulu. Itu maksud saya hormati pandangan dia. Dia ada bercerita sampai habis, akhirnya dan barulah kita boleh counter argue selepas kita pun bertenang. Boleh nak teruskan perbualan tu, maknanya tak mencantas, tak dismiss idea dia, tak dismiss pandangan dia. Contoh macam game tadi lah, saya tanya dia, kenapa main game Mobile Legends ni tak boleh berhenti? Lama dia tak jawab, dalam tega sejam setengah ni, akhirnya dia cerita lah. Saya tukar soalan, dia kata Mobile Legends ni apa benda tak tanyalah, ni Abi nak tahulah Mobile Legends ni game dia macam mana, dia sama macam FIFA tu ke? Sebab saya dengan dia main game FIFA dekat PS, tapi Mobile Legends ni dia konsep yang lain kan. Saya tak tahu lah, mungkin ayah-ayah ada main dan sebagainya, saya tak pernah main. Rupa-rupanya Mobile Legends ni dia ada banyak level, dia cerita kan. Abi nak tahu, dia dah start cerita lah, dia dah share. Level yang pertama sekali, nama dia apa tak saya ingat lah kan. Dia ada level 1, 2, 3 ni senang dia dapat, lawan dengan bot je, menang, insyaAllah kita naik level 3. Masuk level 4, dia kena gain star kan, kena dapat star baru dapat ranking. Dia ranking adalah immortal lah, sekali atas sekali immortal kot, saya tak ingat lah nama. Dia ada 8 level. Kalau main game, dia kata lepas tu kenapa susah sangat berhenti, tak boleh pause ke? Dia kata itu masalah game ni. Kalau masalah kita pause, kita tak boleh berhenti. Kalau berhenti main atau lari daripada game tu, kita akan didenda. Dendanya sama ada tak boleh main game seterusnya, ataupun adalah bintang untuk star tu ditarik dan semuanya. Maknanya ada, saya rasa Mobile Legends dia belajar Khalifah Meter kot. Sebab dia tahu sistem reward and punishment. Tahu tak? Nak cerita dia orang, memang trik macam tu. When you leave the game, you kena punishment, tak boleh main. Next game ataupun you kena ban daripada main sejam ke 2 jam. Tak ada main lah apa tu. So nak gain star pula kena menang dapat star. Kalau kalah, reduce star. So macam mana nak keep maintain dia punya performance tu? Kita main dan menang lah. So nak menang tu kena main banyak kali. Dia tanya, Abi tahu tak level tertinggi dekat dunia ni berapa star? Level tertinggi immortal 3,000 star. Saya kata satu level ada berapa star? Satu level ada sub level lagi. Sub level ada banyak lagi star juga dia capai. Dia kata berapa banyak orang habis masa dekat game level lah. So bila dah buka ruang tu, akhirnya dia bercerita dan barulah kita faham, oh sebenarnya macam ni. So boleh tak next time kalau nak main, bila ada waktu-waktu penting tengah jalan adik, jangan main game yang ni, mainlah game yang boleh pause. Dia pun faham. Lepas tu dia kata, Abi boleh tak? Dia pun counter argue kita lah, Abi boleh tak kalau lain dah start main, jangan suruh kerja lagi. Kadang dia nak tolong tapi tak berhenti kan. So jangan suruh buat kerja lagi. So saya sekarang ni proses tanya, tengah main apa tu? Mobile Legends. Okey lah, faham lah, maknanya jangan suruh berhenti immediately. There and there, maksudnya terus berhenti buat kerja, tak boleh, takkan jadilah benda tu. Dia akan menyebabkan konflik.
Gitulah sedikit. Beri ruang dan masa berkongsi perasaan. Macam tadilah lebih kurang. Maknanya bila anak share something, beri ruang untuk mereka kongsi. Kadang-kadang mereka tak ada perkataan nak guna. Dia tak jumpa wording apa nak cerita. Sebab dia lah kanak-kanak kan, dia tak tahu vocab apa nak pakai. Dia rasa something dalam hati. Macam anak saya nombor 2, saya Malik rasa macam tak best lah, tapi tak tahu apa benda tak best tu. Maknanya dia tak tahu nak explain. So kita kena, inilah kena banyak sabar tu. Sabar tu di sinilah diperlukan oleh abah-abah dan ibu-ibu. Kena bersabarlah banyak sikit, bagi masa ruang mereka bercerita. Macam mana kita tukar soalan, macam ni ke maksudnya, ini ke kamu rasa, ini ke, atau rasa sakit lah, sakitnya macam mana, mencocok ke, pedih macam luka ke, contoh macam tu lah. Maknanya kita kena bersabar. Baru 4 ni dah penat dengarnya dah. Letih dengar ni, macam-macam nak kena buat ni. Alright? Bahasa badan lah. Body language, of course. Dalam komunikasi dengan anak, bahasa tubuh memainkan peranan yang sangat penting dan berkesan lah. Kalau kita muka monyok, pula apa-apa dah muka ketat, berkerut nak cakap dengan anak, so anak pun takut nak cerita dengan kita. Especially kalau bapak dia besar macam ni kan, jambang dan sebagainya, lagilah dia takut kan. So nak kena bertenang. Kita kena, kadang-kadang kita kata, tapi tak marah pun, tapi nada dia tu cakap je lah. Anak pun mungkin marah ke tak marah. Okey ke tak okey nak cakap ke tak, confused ni. So dia akan menghindari dan menjauhkan kita dengan anak lah. So as a father, saya belajar, I have to calm down first. Kalau tak hari ni jangan bercakap, lebih baik diam lah. Kalau kita tengah serabut balik kerja, ada masalah, anak pun datang, kejap lagi boleh tak Abi nak settle down sekejap, jadi Abi datang. Maknanya kita wujudkan masa untuk bercakap dengan mereka jugalah. Then when we are ready, okay. Contoh lain, guna dalam cakap dengan anak-anak, berkomunikasi dengan anak dalam apa jua topiknya, gunakanlah contoh dan nasihat yang praktikal, yang mereka boleh buat mengikut konteks mereka. Kadang-kadang bila kita cerita, kadang-kadang kita ni biarlah jadi ayah di rumah berbanding jadi ustaz di rumah. Maksudnya kita tak payah nak syarah panjang-panjang tentang sabar, nak bersyarah tentang dalil dan sebagainya. Anak tak boleh get the point. So we use whatever practical solution yang boleh diorang buat dengan anak-anak, ataupun apa-apa sahaja yang contoh kita pernah lalui lah, kita boleh kongsi. Contoh yang saya buat dengan anak saya sekarang dah masuk form 4, dia nak masuk form 4 tahun depan. Jadi nak start kena pilih subjek. Subjek apa nak buat ni? Nak buat sains ke? Nak buat arts ke? Nak ambil subjek apa? Saya tahu dia pandai, dia memang boleh buat pure sains, tak ada masalah. Tapi tak nak buat, saya dah geram lah. Kenapa kau tak nak buat? Kau kan pandai. Itulah maksud dia ada capability. Tak nak ambil fizik dengan, tak nak ambil bio lah, tak nak ambil fizik lah, macam tak nak lah, macam tak best. Dia kata, saya pun sabar. Saya cakap, cik, Abi nak ambil apa? Nak ambil law lah macam Abi. Tak, Abi tak jadi lawyer. Dah jadi cikgu juga. So kita ceritalah apa kelebihan subjek tertentu, apa praktikalnya dunia sebenar, supaya dia nampak. Kadang-kadang dia ambil subjek tu tak nak ambil sebab kawan tak nak ambil, tak ada kawan nak pilih subjek. Contohlah ni untuk anak-anak remaja lah. Samalah juga dengan situasi-situasi lain. Macam anak saya yang baru ni, yang nombor 2 tu, sekolah mewajibkan, saya tak tahu KPM sekarang kena ada persatuan, dia kena ada persatuan barang uniform di KPM supaya markah PJSK itu lengkap. Jadi sekolah pun memperkenalkan, dia dah masuk dah Aikido, dah okey dah bagus dah. Tapi bila cikgu kenalkan, dia kata, tak naklah sambung Aikido ni, dia kata rugilah. Sebab dia memang ada talent dan sebagainya. So kita ceritalah practicality dan sebagainya, supaya akhirnya anak faham dan dia boleh buat keputusan lah. Okey, yang ni macam tadi lah. Maknanya elakkan mengkritik secara berlebihan. Kenapa kita perlu elak kritik secara berlebihan? Apabila anak memberi pandangan ataupun memberi luahan kepada kita, kerana dia akan menjejaskan keyakinan. Anak akan start shut down. Apabila kita too much of, ni saya pun baru sedar dan saya rasa saya kena berubah lah. Apabila kita satu banyak sangat arahan, apa yang kita cakap dengan anak hanyalah perkataan yang keluar hanyalah arahan. Buat itu, dia dah buat belum? Dah ambil belum? Tolong ambil air. Ini ada arahan. Yang kedua adalah kita kritik. Ni pun tak boleh, itu pun susah ke? Ni pun tak boleh nak buat ke? Bila kita banyak membuat itu, anak akan jadi, dia akan kurang keyakinan diri. So we need to change that. So kritikan okay, here and there, tapi kita kena kurangkan yang berlebih-lebihan ni lah. Seterusnya, habis dah sikit lagi.
luangkan masa kualiti bersama lah. Saya sengaja letak gambar ni lah. Ni gambar apa ni, nampak? Bapak potong rambut pakai mangkuk ni kan. Kita ingat dulu-dulu kita kecil-kecil, rasanya yang potong rambut tu family-family kan. Kedai-kedai rambut tu ada lah, tapi tak banyak. Maknanya nak tunjuk sajalah gambar ni. Spend your time, your quality time together, especially ayah. Dan kalau kita sibuk, of course dalam Islam tak menghalang ayah keluar. Memang sangat digalakkan ayah sibuk di luar. Tapi apabila ada di rumah, waktu itu perlu digunakan dengan sebaiknya. Kita kena manfaatkan sepenuhnya, optimalkan masa yang ada dengan anak-anak tu dengan aktiviti bersama lah. Tak kisah apa-apa pun. Kadang-kadang sekadar duduk sembang-sembang sambil picit-picit mahu kita bercerita, kita buat lawak bodoh, kita main teka-teki. All those things are useful sebab dia akan menjadi memori dalam minda. Tujuan dia, macam awal saya sebut tadi dan hujung nanti saya akan sebut, apabila kita dah laksanakan semua-semua benda ni, maka apabila kita ada mesej penting nak sampaikan, maka mesej itu lebih mudah nak diterima. Apabila tak cukup masa berkualiti, tak cukup perhatian, tak cukup sembang-sembang, maka apabila kita nak mengeluarkan arahan itu makin susah nak diterima lah. Sebab tak ada hubungan yang rewarding. Connection is not there. So sebelum nak correct apa-apa, sebelum ada correction, we must have connection. Saya pegang yang itu. Maknanya kena ada connection, hubungan yang baik. So apa yang saya cerita daripada nombor 1 sampai 8, tujuannya adalah untuk connect dengan anak-anak. Dan apabila kita nak mengajak anak-anak buat sesuatu, regardless of anything, maka insya-Allah lebih mudah. Yang ini macam saya sebut tadi lah, mengawal nada dan emosi. Jangan sebut tadi lah, nak cakap apa dengan Abi tak marah, tapi nadanya nada marah. So anak pun nak cakap ke, kenapa cakap je lah. So dah start, tak apalah, terima kasih. So dia pun jangan cakap dengan kita, takut dah kan. So kena sabar dan lebih tenang, terutamanya apabila ada konflik. Apabila kita ada konflik dengan anak-anak, kita kena tahu anak-anak remaja ni, anak-anak remaja ataupun kanak-kanak, otak dia orang tak siap. Itu istilah saya gunalah. Apa maksud tak siap otak ni? Maksudnya adalah dari segi saintifik, otak ni memang wiring dia tak siap lagi. Untuk anak-anak lelaki siap usia umur berapa? Tahu tak umur berapa? Otak siap 25. Tu dia. 25 baru otak siap kita. Baru penuh lah. 25 baru siap. Patutlah dulu aku buat kesan bodoh kan. Contoh lah kan. Anak kita memang menghadapi benda tu. Yang perempuan lebih awal. Siap otak dia lebih awal lah sebab dia orang matang lebih baik, lebih cepat lah. Tapi anak lelaki memang otak dia tak siap. Maksudnya apa? Dia bahagian frontal lobe tu tak settle lagi kan. Wiring otak depan ni, otak tu ada lah, bukan tak siap lubang ni, tak. Tapi wiring tu tak siap, Allah takdirkan begitu, Allah cipta dia begitu. Yang dah siap bahagian mana? Bahagian belakang. Bahagian belakang ni cover bahagian apa? Emosi. So anak-anak punya emosi lebih banyak berbanding logik, berbanding hikmah, berbanding mencari sebab, kenapa begini, rupanya macam ni. So bila kita cerita dengan anak, kita menggunakan nada yang marah, nada tinggi, nada tense. Walaupun mesejnya itu betul, anak capture yang mana? Apabila otaknya emosi yang lebih kuat berbanding faham, logik, explanation, hikmah, maka dia akan tangkap yang emosi. Contoh, biasa saya bagi contoh dekat sekolah lah. Saya ada satu peristiwa, ada anak-anak murid yang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu disiplin. Saya cakap kat perhimpunan, saya kata ini adalah perbuatan-perbuatan yang bodoh. Saya memang marah lah. Anak-anak tangkap mesejnya yang rupanya berlega di kalangan belajar adalah ustaz kata kita orang bodoh. Aduh, pening kepala saya. Saya tak kata dia orang bodoh. Saya kata ini adalah perbuatan yang bodoh. Tapi saya marah. So ustaz, why you marah? Ustaz kata kita orang bodoh. Nasib baik tak cakap dengan bapak. Benda sekolah khalifah kata anak murid bodoh ni kan? Taklah. Maknanya itu yang didapat dulu. The feelings, emosi tu yang di capture. So kalau kita nak menasihatkan anak, especially apabila kita nak bercakap tentang tauhid, kita nak bercakap tentang agama, kita kena bertenang. Kita kena cool down, ready to talk. Ni sebenarnya nasihat pada diri sendiri lah sebenarnya kan, tenang. Dan akhirnya dengan nada yang betul, insya-Allah anak akan menerima mesej itu dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, dalam menjadi komunikasi yang bersama anak,
tidak kita sebagai parents, jadilah teladan yang baik. Kalau kita nak ajak anak tentang solat, kita kena solat dulu. Kita nak ajak anak tentang berbuat baik dengan orang lain, kita kena buat baik dulu. Kalau kita nak ajak anak-anak berkongsi contohnya, kita kena berkongsi. Kalau kita nak ajak tentang sabar, kita lah yang lebih kena sabar dulu. Sebab anak-anak dia akan tengok apa yang kita buat, dia capture apa yang kita lakukan in real life, tapi dia kurang dengar apa yang kita nak sampaikan. Dia tengok apa yang dibuktikan yang berlaku dalam rumah lah. So, by hook or by crook, nak ke tak nak, suka ke tak suka, kita kena jadi teladan. Kita tak boleh, susah nak didik anak-anak kata jangan buat macam ni, tapi Abi dia buat. Cakap elok dengan adik boleh tak? Tapi Abi tengah cakap tu, nada dia tu tak elok. Dia confused. Kita marah kat abang mau pukul adik, tapi kita dengan abang pun sama juga. So dia tak jadilah. Alright. Akhir sekali, mari saya buka lah Q&A kalau ada. Jadikan komunikasi antara bapa dan anak, apabila bapa tadi hari ini, ibu boleh masuk sekali, satu proses yang rewarding. Maknanya tujuan dia adalah anak rasa the relationship tu bermakna, dan jangan pandang remeh perkara-perkara kecil yang besar. Apa maksud perkara-perkara kecil yang besar ni? Tentang beri perhatian tadi, tentang nada, tentang ketelusan bercakap dengan anak yang tadilah yang 10 tadi tu. Itu adalah perkara-perkara kecil tapi maknanya besar. Besar dari segi apabila settle perkara-perkara yang kecil tu, maka misi-misi besar, kita nak bercakap tentang Tuhan ni, kita nak bercakap tentang agama ni, itu lebih mudah diterima. Dan daripada cinta, saya sebut tajuk dia adalah kuasa cinta lah. Maknanya kita kena pupuk perasaan cinta ni dulu. Kerana apa? Daripada perasaan cinta ini akan terbitlah ketaatan sebagai seorang hamba. Pernah tengok orang bercinta tak? Orang bercinta lah yang paling sanggup. Kita dulu bercinta kan, kita lah yang paling sanggup dijadikan hamba kan. Waktu bercinta lah. Waktu bercinta kan, contoh, saya tak suka lah awak pakai baju Melayu coklat ni. Tak apa abang bakar. Tak apa tu kau kan? Tak suka lah macam ni. Tak apa okay. Waktu bercinta lah kan. So maknanya kita sanggup buat apa-apa. Lautan api sanggup kurenangi. Itu kerana ada perasaan kehambaan datang ni daripada cinta. So kalau nak terbitkan rasa kehambaan dalam diri anak-anak, dalam mendidik anak-anak, kena ada juga perkataan, kena ada juga wujudkan perasaan cinta. Dan akhir kata daripada saya, tak kisahlah betapa besar dan pentingnya peranan seorang bapa. Betapa besar dan pentingnya peranan bapa ni, macam saya sebut awal tadi lah. Banyak kisah, ada 14, kita boleh study balik, ada 14 dialog khas bapa dengan anak di dalam Al-Quran untuk dijadikan panduan. Kita tengoklah nanti banyak kisah Nabi Yaqub, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim. Banyak lagi yang perlu kita discover. Tentang ibu, topik lain lah. Ibu ada dua. Pertama, kisah Maryam dengan Nabi Isa. Yang kedua, kisah mak Nabi Musa, ketika mana dia nak melepaskan Nabi Musa ke dalam sungai. Ada dialog juga yang tu. Tapi dua tu je lah yang ada. Tapi tak bermakna ibu tak berbicara dengan anak. Ibu lagi besar peranannya dalam berbicara dengan anak. Saya gambarkan begini, analogi lah, tak tahu betul ke tidak. Analoginya adalah, ibu adalah guru kepada anak-anak di rumah. Every day the mothers will play a big role every day. Ayah ibaratnya pengetua. Dia adalah guru besar. Dia mungkin tak hari-hari dekat rumah, tapi dia ada, bila dia ada, dia bermakna dengan apa yang dibuat semua itulah. Okay? Dan hubungan bapa, ketahuilah, hubungan kita dengan anak-anak ni, dia tak akan terputus walaupun roh terpisah daripada jasad. Nama kita Muhammad Qayyum ni, anak kita binkan Muhammad Qayyum ini, di akhirat akan dipanggil namanya. Maknanya relationship kita dengan anak ni takkan terputus lah. Saja saya tak gambar orang tua dengan dia lah. Sebelum ni gambar budak-budak je kan. Nak tunjukkan hubungan anak dengan ayah ni, dia akan berterusan lah sampai bila-bila. Walaupun kita dah tak ada, anak itu tetap akan jadi anak kita. Apabila namanya dipanggil di akhirat kelak, namanya itu, nama bapanya akan diseru sekali. Ada dalam hadis. Dan ini usaha, doa dan tawakal. Bunyinya klise, tapi this is the thing that we have to do lah. We have to usaha, teruskan berusaha. Perkataan yang digunakan pun adalah
Muru, teruskan menasihati anak. Dan Allah pun kata apa? Wa ma Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, aku jadikan hidup dan mati ku untuk menguji, kan? Verb yang digunakan liyabluwakum. Yabluwakum maksudnya fi'il mudhari', membawa implikasi sentiasa diuji. So percayalah, kalau kita dah diuji dengan anak-anak sekali, dia takkan berakhir di situ. Dia akan terus diuji dan uji. Untuk apa Allah uji kita? Untuk tengok ayyukum, antara kita semua ni, ahsanu amala. Amal siapa yang paling bagus? Nak kena show off dengan Allah. Ya Allah, aku ni anak sekian ni, cabaran dia sekian ni, ya Allah, aku dah buat yang macam ni. Inilah usaha aku setakat yang aku mampu. Kau terimalah amalanku ini. Kita doa dan akhirnya kita bertawakal. Seperti mana Nabi Nuh, sehingga ketitisan akhir. Dah nak tenggelam dah anaknya, dia tetap menyeru daripada jauh. Yunadi, Ibnu kan, ya bunaya, marilah naik kapal dengan bapak ni. Nak tenggelam ni, tak ada orang selamat dah. Nabi Nuh tetap, anaknya tetap degil. Tak apa. Hasil, kemudian cerita. Yang penting, usaha kita sebagai ibu dan bapa. Akhir sekali, banyakkanlah bersabar seperti mana Nabi Yaqub menghadapi kerana anak-anaknya. Sabarnya Nabi Yaqub ni bukan calang-calang punya sabar lah, sebab Nabi Yaqub dah tahu dah perangai anaknya, kan? Yang 11 beradik tu. Yang pertama, ketika mana dia nak bawa Nabi Yusuf pergi main, akhirnya dia dibuang ke dalam telaga tu, kan? Trik Nabi Yusuf tu, trik yang adik-adik nak pakai ni, Nabi Yusuf dah sebut awal-awal dah. Ketika mana anak-anak yang lain bawa Nabi Yusuf punya baju tunjuk dekat bapa dia, Nabi Yaqub, apa Nabi Yaqub kata? Betapa pemurahnya segala ni. Dia makan Nabi Yusuf, baju pun tak koyak. Kan? Maknanya dia kata anak aku ni memang kaki cong lah ni. Memang kaki trik lah ni, suka merangnya. Tapi Nabi Yusuf, Nabi Yaqub tahu. Walaupun dia tahu perangai macam tu, dia kata apa? Fastabrun jamil. Sabarlah. Dah jadi macam tu, kan? So kita ni lebih-lebih lagi lah. Dan akhir kata, connection before correction lah. Kita betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Sedikit daripada saya perkongsian pada hari ini, mudah-mudahan menjadi orang kata ulang kaji lah. Saya tahu ibu ayah dah banyak lah buat benda ni. Tak ramai ibu ayah dah tahu dah pun kisah-kisah yang ada dalam Quran ni. Tapi ia sebagai kalau yang dah tahu, dia adalah pemula. Yang dah tahu, ini adalah sebagai ulang kaji kepada kita semua untuk terus mempertingkatkan kualiti kita lah sebagai kebapaan tu. Bapa yang hebat, bapa yang baik, dan ibu yang misali lah, insyaAllah. Saya rasa itu saja setakat ni. Terima kasih atas perhatian, pendengaran. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa-apa nak kongsi ke? Tak mesti tanya, tak ada saran, jangan stres. Okey saja. Nak berkongsi ahlan wa sahlan, saya tak tahu semua. Apa yang saya tahu ni saya kongsikan saja. Allah a'lam. Editing. Dia bacakan soalan yang ada parents kongsikan. Okey. Soalannya, bagaimana nak ubah mindset ayah jika semasa kecil dia tidak dididik dengan cara ayah guide atau ingatkan nak buat apa-apa. Bila ada anak, dia pun terlupa bahawa dia ada kuasa untuk tetap berdisiplin anak-anak. Sekali cakap, dua kali cakap, kemudian biarkan. Anak nak buat atau tak, ayah tak kisah. Akhirnya ibu tak usul. Jadi mungkin ayah tu tak dilatih. Ayah tak remind tentang peraturan dan sebagainya. Contoh, ada satu perkataan yang boleh menggambarkan sikap ini. Apa dia? Saya bagi clue. Dan ada satu movie yang klasik menceritakan tentang sikap ini. Permisif. Apa permisif? Apa maksud permisif? Permisif ni ada dua kategori, ada dua jenis. Satu, dia tak ada peraturan. Bagi je, benar je. Cerita apa tu? Anak aku Sazali kan? Sebenarnya ada ingat. So kita masih tak maknanya bukan generasi muda sangat lah. Saya pernah buat sesi dengan parent, tak tahu cerita tu. Maknanya aku ni seorang yang tua kan. Padahal tak takut sangat pun kan. Generation gap itu jauh sangat. So anak aku Sazali menceritakan tentang bapa yang permisif. Dia sayang anak lah. Dia sangat sayang anak dia, tapi dia membenarkan bagi je apa yang anak dia nak buat tanpa peraturan. Itu satu. Kategori kedua yang permisif adalah
Dia ada peraturan tapi tak laksanakan. Dua faktor. Satu, sebab dia memang malas nak ambil cakna, ataupun yang kedua, peraturan tu terlalu sukar untuk dilaksanakan. Selalu kalau dalam program parenting saya bagi contoh macam inilah. Katalah kita set peraturan, anak mesti balik sebelum pukul 7. Balik rumah, nak main bola silakan, balik rumah. Katalah anak balik lepas pukul 7. Dah terlambat. Kita pun nak laksanakan peraturan, kita nak jadi orang yang berdisiplin. Kita kata, dah balik lambat kan, dah tak payah makan malam. No dinner for you. Katalah macam tu. Kita pun laksana anak naik atas mandi dulu pukul 10 malam. Mak lapar. Mak lapar. Bagi makan tak? Tak bagi? Kalau tak bagi tega mak ni. Ni mak power lah. Ada tak mak yang tak bagi anak makan? Tak ada kan? Kalau anak kata lapar, biasanya kita bagi kan? Sebab kita tahu tak makan tadi. So peraturan tu tak relevan. Peraturan tu tak boleh dibuat sebab kita tak mampu nak laksanakan. So jangan buat. So bila kita buat set peraturan yang kita memang tak boleh nak execute, kita akan jadi pembisik. So how to do? Change the rules. Tukarlah peraturan yang kita mesti boleh laksanakan. Walaupun kecil, yang penting laksana. Sebab kita nak ajar disiplin dengan anak-anak. So kalaulah kata ayah ni tadi tak biasa, ataupun ayah ni tak pernah tak dididik sedemikian, saya yakin dan percaya dengan ilmu manusia boleh berubah. Maknanya macam hari inilah, ramai alhamdulillah tahniah saya ucapkan kepada warga QLS sebab ramai ayah-ayah yang hadir pada hari ini. Beginilah contohnya, maknanya datanglah ke majlis-majlis ilmu, belajarlah, tak kira lah apa pun belajar. Kadang-kadang kita rasa boring tapi datang je, dengar je. Sometimes kita tak tahu waktu mana yang Allah akan buka hati kita kan? Dan kita dan mungkin pada isteri ataupun ibu bolehlah berkongsi dengan ayah, ajak. Mungkin berat nak datang pada peringkat awal, tapi when we constantly doing it, insya-Allah hati tu akan terbuka lah. Yang kedua, macam mana nak buat adalah, kalau kata ayah tu tak biasa sebab dia tak pernah buat, ibu faham, ibu buat, dan ibu teruskanlah buat, jangan berhenti. Janganlah ibu kata, bapa aku sama, aku pun malas buat lah, hancurlah anak. At least sebahagian daripada keluarga itu yang mengemudi kapal bahtera keluarga kita ni, okey. Ayah mungkin ada tahu, tak tahu, tapi bila ibu continuously buat benda yang betul dengan anak-anak dan ada hasil, dan mungkin anak-anak tahu, oh inilah caranya. So mungkin ayah tersilap cara, ayah tak emphasize, ayah tak fokus, tak ada disiplin dan sebagainya. Tapi lambat laun insya-Allah kita boleh sebutlah dekat suami, bang, macam ni. Mungkin dia tak boleh terima dalam masa sekejap lah, sebab pepatah Melayu pun kata, nak lentur buluh biarlah daripada rebungnya. Anak nak ubah senang tak? Anak rendah, sekolah menengah, mana lebih senang nak ubah? Sekolah rendah. Anak sekolah rendah, sekolah menengah dengan sekolah anak universiti, mana lebih senang nak ubah? Sekolah menengah lebih senang kan? Dan itu lagi payah lah. Suami senang ke susah? Susah. Tak ada shortcut ni. Sebab tu orang dekat masjid, kalau masuk masjid, walaupun slipper lain dah susah cantik, dia tetap yang masuk tu sepak je slipper permak gitu kan. Sebab apa? Dah terbiasa cara lama. Tapi boleh berubah kan? Boleh. It takes time. Of course, it takes a longer time. Dia bukanlah shortcut. Dan sebab tu Allah dia tak tengok hasil tu, dia tengok usaha tu lah. Teruskanlah buat benda yang betul. Sebutkanlah dekat suami ataupun ayah, macam ni caranya. Saya pun sama. Kadang-kadang yalah, kita dibesarkan bapak dulu galang, selalu marah anak. Kita pun dengan anak marah kan. Sebab kita rasa bila marah anak tu dia cepat, result dia cepat, betul. Dia rasa senang ni marah je lah kan. Bila marah tu dia buat je lah. Tapi itu adalah cara yang mungkin tak betul, tak tepat pada waktu tu. So what we have to do, kadang-kadang isteri saya remind, bang, salah ni, marah-marah anak macam ni. Anak dah 2 tahun pergi, kita cubit dia, piat dia 2 tahun, dia takkan faham pun. So bila kita buat macam tu, sometimes isteri ingatkan. So kita pun fikir, betul lah, salah cara aku ni. So kita kena, bila ada ilmu, bila ada constant reminder, insya-Allah dia boleh berubah lah. Wallahualam, mungkin itu bukan jawapan yang dikehendaki. Dan bukan, of course dia bukan jawapan yang favorite. There is no quick fix on this matter. Dia memang kena berterusan. Dan kita kena tengok akhirnya nanti, kita dalam keluarga ni apa ending kita. What is istilahnya the end in our mind. Family kita ni apa ending dia yang kita nak. Kita nak anak-anak ni macam mana? Kita nak anak-anak family kita ni suasananya macam mana?
So bila kita tanamkan itu dalam diri kita sebagai mak ayah, especially ayah sebagai ketua keluarga, family aku ni akhirnya apa cerita dia? Dekat mana aku nak bawa anak-anak aku ni? So kita nak tak nak, kita kena turunkan ego dan kita kena belajar. So kita kena usahalah. Walaupun kadang-kadang susah, of course susah, saya tahu. Mungkin lambat, tapi insyaAllah by time we have to continue learning and learning, dan insyaAllah one day kita boleh berubah, dan moga-moga setiap yang susah itu Allah akan ganjarkan dengan lebih banyak lagi lah. Dan itu janjinya. Bagi orang yang mudah nak berubah, tengok sikit, oh dah boleh jadi, okey, pahalanya banyak turun. Bagi orang yang struggle nak berubah, susahnya nak berubah, buat-buat tak jadi, buat-buat tak jadi, itu lebih banyak pahalanya berbanding orang yang lebih senang nak berubah. Allah mahu. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pagi ini. Sekiranya kita sebagai parents terlepas cara membimbing yang sebetulnya, apakah tips yang boleh dibuat untuk memperbetulkan keadaan ini? Alright. Dalam istilah, saya tak pasti Bu Ayah semua ni dah hadir parenting course ke belum. Kalau belum, dalam Khalifah parenting course yang diwujudkan di Zuliman ataupun di mana-mana lah, ada satu term yang kita panggil sebagai shaping process. Shaping process adalah proses kita membimbing anak-anak, kita mendidik dia daripada step by step lah sehingga matlamat akhir. Dan kadang-kadang kita dah tersilap cara. Dan macam mana nak buat kan soalan dia? Macam mana nak buat dan salah ni? There are always ways to patah balik. Macam mana nak buat? Saya bagi contoh saya sendirilah. Saya besarkan anak saya yang sulung. Saya tak pandai waktu tu. Saya besarkan dia dengan gadget. Sebab tu dia jadi macam mangsa Mobile Legends sekarang ni lah. Dia seorang je. Daripada 88 tu dia seorang je ketagihan. Yang lain-lain alhamdulillah berjaya diselamatkan. Termasuk yang nombor 2. Saya besarkan dengan gadget. Saya punya keadaan, saya bagi dia segala benda lah. Mana ni gadget, saya bagi iPad, phone. Waktu dia seawal 8 bulan. Teruk saya dulu tak pandai. 8 bulan dia baby saya bagi nak main apa saya bagi. Dos dia waktu tu 4 jam sehari. Oh, more. Oh, saya tak. Ini dah very bad parents lah. Tapi saya belajar. Bila saya study, saya tengok, this is something sangat-sangat salah lah. Apa implikasi kepada anak saya bila terdadah pada gadget screen time yang terlalu banyak? Anak saya pertama dia jadi agitated. Dia resah, gelisah bila tak ada. Sehingga ini implikasi anak sekarang saya umur 15. Balik daripada sekolah, serama benda pertama dia cari bukan mak dia. Apa dia? Phone dia. Sampai mesti phone dulu. Dia nak akan charge phone dia dan dia akan pastikan phone hidup untuk diguna kejap lagi. Dah terbiasa. Jadi itu sampai sekarang lah masih lagi susah lagi nak kawal, yang masih lagi dalam proses nak ubah yang itu. So anak saya expose, dia jadi agitated bila tak dapat. Jadi dia bengkok, jadi telunjuk dia sebab baby kan budak kecil kan tak pandai tenyih skrin tu. So menyebabkan jadi dia jadi structure tulang dia lari sikit. Dia cepat nak siap, dia tak sabar. Dia jadi macam kalau nak suruh warna tu dia kala-kala habis siap. Tak berapa nak kreatif, motor sistem dia lemah. Dia tak berapa nak aktif panjat pagar ke lompat ni, dia tak boleh nak buat lah. Walaupun dia bukannya badan besar, badan dia kurus je. Tapi dia tak ada kekuatan motor sistem. Itu implikasi dah. So bila saya belajar tengok side effect, saya kata benda ni kena ubah. So bila nak ubah, it takes a longer time to shape. Dia jadi macam tu daripada umur 8 bulan sampai dia umur 4 tahun. Memang saya tak sedar. Lepas dia umur 4 tahun, sampai hari ni saya masih lagi dalam fasa nak membetulkan kepala otak dia. Maksudnya, nak kena ubah lah hari-hari. Kadang-kadang saya terlepas. Dan sekarang lebih mencabar sebab dia dah remaja. Dan dia buat kerja-kerja rumah. Saya tak ada alasan untuk tak kasih dia main phone. Dan dia pandai. Dia pandai, maksudnya akademik dia settle, hafazan dia settle, kerja rumah dia settle. Kerja rumah means kerja-kerja rumah lah. Boleh basuh pinggan, basuh baju. Kalau cuci sekolah saya masalah. Sebab apa? Kita sibuk. Kita tak ada alternatif. So anak ni dia dah buat dah. Pagi-pagi lagi dia dah sapu rumah, dia mop rumah, dia basuh pinggan sebelum tidur, dapur clear. Saya tak ada alasan untuk kata no kepada dia. Kan macam mana nak buat tu? So the only way is to bercerita dengan dia, bercakap dengan dia. Habis tak ada alasan nak kata tak boleh, tapi you know this is wrong.
Awak tahu benda ni tak betul. When you spend too much time on the screen, something is wrong with your emotion. Emosi dia tak stabil, dengan adik asyik nak bergaduh dan sebagainya, dia tak sabar. So kita berbincang lah. So pada saya, dah tersalah cara, kita kena patah balik, nak kena reshape balik. Maknanya kita tadi tu dah tersilap banyak dah. So sekarang dah sedar, kena plan balik lah. Plan macam mana nak buat. Kalau awal-awal dulu, daripada umur 4 tahun sampai dia umur 10 tahun tu, daripada 4 jam, dos kurang 3 jam, 2 jam, sejam, sampailah dia boleh manage diri dia 10 minit pun, that's fine. Okay dah, dia happy dah kita. So maknanya dia okay lah dengan dos macam tu sehari. Sekarang weekend saja baru boleh. Tapi itu pun kadang-kadang terlajak kan. So itulah antara benda-benda yang nak kena share. Contoh macam anak saya yang ada pasal phone ni, phone tu bukan saya beli, atuk dia bagi. Itu lagi masalah kedua lah. Ini bukan Abi bilang, ini atuk yang bagi. Kan? Macam mana nak buat? Saya sembang dengan dia, saya kata memang atuk bagi, tapi atuk bagi ada tujuan. Kena balik-balik kepada tujuan asas. Atuk bagi untuk apa? Untuk mudahkan belajar. Atuk tak bagi untuk main game kan? So you want to play game, that's fine, tapi kena tahu batasan. Balik rumah, kena sembang dengan adik-adik, kena sembang dengan mak ayah, kena sembang dengan atuk. Otherwise dia jadi satu pengkhianatan. Itu je lah antara perbualan-perbualan yang saya boleh share dengan dia, supaya nak betulkan balik cara dia berfikir dan cara saya lah. Saya kena sedar proses tu berlaku sekarang, dan saya kena reconnect balik dengan dia. Memang ada satu fasa memang saya tak boleh sembang dengan dia. Dalam kereta duduk 2 jam, sepatah pun tak sebab apa pun. Imagine tu, dah macam orang bergaduh lagi bini. Kita hanya ada masalah Nabi ke? Sampai begitu sekali. Tak ada. Dalam duduk menangis. Sebab tak tahu nak cerita macam mana kan. So terpaksa lah kita start balik from scratch balik. Cerita balik, cakap balik dan sebagainya. Susun balik lah mana planning kekeluargaan. Yang penting set balik prioritinya dan apa matlamat kita dalam having a family lah. Allahu'alam. Mungkin sikit-sikit lah yang boleh saya kongsikan. Boleh? Ya. Ada lagi ke Ibu Ayah? Nak tambah pun boleh, ada masalah. Tak semesti tanya. Saya nak tanya, soalan ni adalah tadi kan awal-awal Ustaz kata tentang engagement panggilan yang kita panggil pada anak. Saya betul tadi saya banyak berbual dengan Ibu Ayah juga kan. Dan antaranya bila kita sebut panggilan pada anak tu kena panggil yang baik kan, dari surah Al-Hadid. Ada ayat hujah-hujah ayah lah. Tapi dipanggil anak tu contoh butal ke ataupun butal manis ke, monyet ke kan. Tapi dengan kasih sayang. Sebab itu bahasa kasih sayang dia. So, jadi adakah engagement tu kira kasih sayang sebab dia sebut dengan kasih sayang? Okay. Kasih sayang dia mesti dua kan, dua parti. Dia mesti pihak yang memberi dan pihak yang menerima. Pihak yang memberi mungkin saya sayang, sebab tu saya panggil monyet. Contoh kan. Contohlah. Nak bagi ekstrim sangat dosa juga. Wahai anak derhaka, katalah macam tu. Kita mungkin kata dengan rasa kasih sayang, tapi adakah anak tu rasa itu kasih sayang ke bukan? So nak kena double check balik lah, reconfirm with the party lah. Maksud anak tu tahu ke itu maksudnya kasih sayang tu dirasai ke tidak ketika mana dia dipanggil kan. Kita panggil dia dengan panggilan yang biasanya kalau kita tengah marah, kita panggil dia apa? Kita panggil yang penuh kan, Abdullah Rajan bin Muhammad Qayyum. Kita panggil kan, so maknanya itu marah tu kan. Walaupun nama itu panggilan yang baik, nama dia betul, tapi kasih sayang tu dah kurang lah kat situ kan. So saya rasa lah poinnya adalah Allah Alam, mungkin Ibu Ayah lain boleh respon. Of course cemuhan perlu dielakkan. Panggilan yang tidak membawa apa-apa makna yang baik, sebab ada hadis kan, saya sebut yang hadis kata nama bapa yang nama bapa akan dipanggil di akhirat tu. Awal hadis tu adalah bercerita tentang berilah tanggungjawab bapa ataupun ibu. Yang awal adalah memberi nama yang baik kepada anak-anak. Tak bolehlah bagi nama sangkakala, hitam dan bin sekian-sekian, contohlah. Ataupun nama-nama yang buruk. Sebab apa? Nama tu akan dipanggil di akhirat kelak. Poinnya adalah kita kena panggil dengan panggilan yang baik. So Nabi suruh panggil panggilan yang baik. So nama yang kita nak panggil dengan anak ni, dia membawa makna yang baik ke tidak? Itu nombor satu lah. Baseline dia saya rasa itu. Dia perlulah satu yang membawa makna yang baik. Dan kedua, kasih sayang itu dirasai ke tidak? Allah Alam. Okay. Ibu Ayah nak respon ke?
tentang soalan tadi? Mungkin kita boleh kongsi pandangan. Okay. Kalau tak ada tak apa, jangan stres. InsyaAllah okey. Saya risau kadang-kadang ada pun soalan semua stresnya taknya soalan rasa berdosa dengan berceramah. Tak. It's okay. Okay? Alright. So terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ayah-ayah, kepada abah-abah dan kepada ibu-ibu. Mungkin rumah ni topiknya ibu lah pula kan. Supaya balance pula. So QRS boleh check pula. Tajuk seterusnya ibu misali contohlah. Supaya balance balik. Hari ni ayah kena semua, balik dia okey tak apa. Next time mak pula punya turn. Okay. So hari ni beban dia kat ayah banyak sikit lah. Untuk kita improve. Dia biasalah, bab kata Spiderman, with great powers come great responsibility kan. So kita ada autonomi yang paling tinggi dalam keluarga adalah ayah lah, abah lah. So dengan kuasa yang paling tinggi, of course tanggungjawab yang paling berat lah. And so that's why this topic is heavily discussed. Ada tesis 178 muka surat lagi tentang khas perbualan-perbualan bapa dan anak di dalam Al-Quran. Okay? So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.